Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya harap anda semua sudah makan. Dah makan ke semua? Ke masih ada yang belum makan lagi? Okey, kita akan mulakan kelas kita ya. Okey. Sebelum mulakan kelas, cikgu nak awak semua tengok video ini terlebih dahulu. Okey, jom kita tengok. Okey, semua dah tengok video itu? Cuma video yang awak tengok tu dengar suara tak? Tak dengar? Alamak. Okey, tak apa. Kalau awak tak dengar, cikgu akan terangkan. Dalam video yang cikgu tunjuk sebentar tadi, dia berkaitan, dia menceritakan tentang kosakata dan juga ungkapan menarik. Dalam video tu dia ada sebut apa itu kosakata, apa itu ungkapan menarik. Oh, mungkin tak boleh nak dengar kalau buka YouTube. Okey, tak apa, cikgu akan terangkan. Kosakata, siapa tahu kosakata apa makna kosakata? Siapa tahu? Boleh beritahu cikgu tak? Makna kosakata. Kata, betul. Kosakata itu adalah kata, betul. Cikgu nak yang lebih spesifik ataupun lebih menepati. Siapa boleh beritahu cikgu? Apa itu kosakata? Yang lain? Apa makna kosakata? Yenhautan. Betul, itu kata. Kosakata merupakan satu kata. Betul, itu boleh diterima. Kata baru. Bagus. Kosakata adalah kata baru. Untuk awak lebih faham, kosakata adalah sebuah kata di mana kata itu awak baru tahu. Maksudnya macam tu. Kata sebuah perkataan atau sebuah bahasa yang awak baru pelajari, awak baru tahu, itu dikira sebagai kosakata. Kata yang kita tak belajar. Bukan yang kita tak belajar. Maksudnya perkataan yang baru awak dengar. Ya, macam vocabulary. Betul, macam vocabulary. Dengan kata lain, kosakata ni adalah keseluruhan kata dalam bahasa. Keseluruhan kata dalam bahasa. Maknanya setiap ayat ataupun setiap perkataan itu adalah kosakata. Cuma untuk menambah kosakata itu yang awak tidak pernah dengar, itu adalah kosakata. Betul, macam vocabulary, kata kata baru, betul. Okey, dan satu lagi, dalam video tadi ada disebut tentang ungkapan menarik. Apa itu ungkapan menarik? Siapa tahu ungkapan menarik itu apa? Boleh beritahu cikgu tak? Ungkapan menarik. Tak tahu, tak tahu. Okey, tak apa kalau tak tahu. Yang lain, siapa tahu ungkapan menarik? Mungkin boleh bantu kawan-kawan awak yang tak tahu.
ungkapan menarik. Kalau macam kosakata tu awak dah tahu, kosakata tu keseluruhan kata dalam bahasa. Terutamanya kata-kata kata baru yang awak baru tahu, baru awak pelajari, itu kosakata. Cuma ungkapan menarik itu. Apa ungkapan menarik? Ungkapan menarik ini dia macam kata-kata juga. Cuma dia menarik sedikit. Menarik tu bagaimana menariknya? Maksud menarik itu. Cepat, saya boleh beritahu cikgu. Kalau awak buka voice boleh tak? Kalau awak tak buka video gambar pun tak apa, cuma buka voice. Peribahasa, betul? Hampir tepat, peribahasa betul. Kata-kata menarik tu boleh dikatakan sebagai peribahasa. Simpulan bahasa pun betul. Itu juga salah satu kata-kata menarik. Okay. Peribahasa, simpulan bahasa. Okey, tak apa, cikgu bagi tahu. Okey, ungkapan menarik ni sebenarnya dia betul macam peribahasa juga, cuma lebih cikgu cakap lebih spesifik, lebih secara mendalam. Susunan kata yang menarik itu yang memiliki maksud yang tertentu. Contohnya seperti peribahasa, simpulan bahasa, cogan kata, kata-kata hikmah. Itu adalah ungkapan menarik. Selalunya untuk kita mendapati atau untuk kita dapat ungkapan menarik ini selalunya dalam pembinaan karangan. Kan selalunya kalau awak bina karangan pasti awak akan ada di akhir-akhir perenggan awak itu, tidak kiralah perenggan isi atau perenggan penutup, pasti awak letak masukkan peribahasa kan. Itu salah satu contoh ungkapan menarik. Itu adalah ungkapan menarik. Boleh faham setakat ini apa itu kosakata, apa itu ungkapan menarik? Boleh cikgu harap awak semua faham. Kosakata adalah keseluruhan kata dalam bahasa, terutamanya kata yang baru awak pelajari. Ungkapan menarik itu adalah sebuah susunan kata yang menarik yang memiliki maksud tertentu. Macam peribahasa, simpulan bahasa, cogan kata, kata-kata hikmah. Itu adalah ungkapan menarik. Dan ungkapan menarik ini selalunya boleh didapati dalam awak menulis sesebuah perenggan, sesebuah karangan. Nanti awak masukkan cogan kata. Kalau dalam membina sebuah karangan, awak boleh bila awak masukkan kata-kata hikmah ini ataupun ungkapan menarik ini, nanti awak akan ada markah lebih. Itu sekadar perkongsian. Okey. Okey, kalau awak semua dah faham apa itu kosakata, apa itu ungkapan menarik, kita terus kepada aktiviti boleh? Kita buat aktiviti sedikit. Cikgu nak awak baca dulu petikan yang cikgu tunjuk ini. Okey. Cuba awak tengok petikan ini. Awak baca terlebih dahulu petikan ini, nanti cikgu nak awak senaraikan atau mencari kosakata dalam petikan ini dan juga ungkapan menarik. Boleh? Okey, boleh. Awak cuba baca dulu. Okey, baca dulu petikan itu. Cuba baca petikan ini. Okey, sambil tu cikgu baca juga. Ipoh ialah ibu negeri dan pusat pentadbiran negeri Perak yang terletak 200 km dari Kuala Lumpur. Nama Ipoh berasal daripada nama sejenis tumbuhan iaitu pokok Ipoh. Pada tahun 1988, Ipoh telah diisytiharkan sebagai bandaraya. Terdapat banyak sejarah dan warisan yang boleh dijejaki di Ipoh. Pelbagai kaum di Ipoh seperti Melayu, Cina dan India mewujudkan kepelbagaian budaya. Awak baca dulu, awak tengok mana yang awak boleh jadikan sebagai kosakata.
kat sini ada contoh-contoh kosakata yang diberikan oleh kawan-kawan awak. Menelusuri, diisytiharkan, bangunan mahkamah tinggi, dijejaki, tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas tu adalah ungkapan menarik. Okey, bagus. Busana putera, syarat, adat istiadat, elemen, makanan. Betul? Semua tu betul. Dah? Semua dah ke? Semua dah ke? Yang baru masuk tadi? Dah ke? Dah. Okey, bagus. Kalau semua dah siap. Okey, kalau semua dah siap. Okey, boleh tak seorang bagi tahu cikgu apa kosakata yang dia dah buat? Boleh tak awak buka pembesar suara awak? Buka voice awak. Softy. Nama awak Softy ke? K. Wong ke? Yen Hao Tan? Boleh ke? Buka pembesar suara awak. Beritahu cikgu. Apa kosakata yang awak dapat dalam petikan ini? Diisytiharkan maksudnya tak lewat lagi. Tak lewat maksudnya macam mana tu maksud awak? Tak apa cikgu nak apa nanti cikgu terangkan maksud kosakata yang awak catat itu. Wong boleh tak Wong bagi tahu cikgu kosakata yang awak dapat daripada petikan tu. Okey, satu diisytiharkan. Okey, satu diisytiharkan. Yang lain? Apa lagi kosakata yang awak dapat? Yang lain boleh tak bantu cikgu? Okey, sila. Dijejaki. Okey, lagi dijejaki. Okey. Tengok balik petikan ni. Dijejaki. Lagi yang lain? Baru 2 diisytiharkan, dijejaki. Kawan-kawan yang lain? Vishal mana? Vishal Rahim yang selalu ada. Showmoon. Yen Hao Tan. Boleh tak beritahu cikgu? Showmoon kata elemen. Hilang. Livon. Okey, Livon mungkin boleh bagi tahu cikgu. Apa kosakata awak? Vishal? Tak lapuk di hujan, tak lekang dek panas, betul. Itu salah satu contoh ungkapan menarik.
Okey, lagi apa lagi? Cepat, cepat, cepat. Busana puteri dan putera boleh. Okey, baik. Okey, tak apa, cikgu tunjuk. Okey, ini contoh kosakata yang contoh kosakata. Okey, tak apa, cikgu akan tambah lagi kosakata yang diberitahu oleh rakan-rakan awak, oleh kawan-kawan yang lain. Okey, bagi tahu cikgu. Apa lagi tadi? Tadi dijejaki. Okey, dijejaki. Cikgu akan tanda kat sini dijejaki. Dijejaki. Okey, ini dijejaki. Okey, dijejaki. Okey, dijejaki. Apa lagi? Kalau kat sini cikgu dah buat, ada diisytiharkan, di seni bina, busana, tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas, itu adalah contoh ungkapan menarik. Ada istiadat, rambang mata, aneka makanan, menambat selera, syarat, elemen, menelusuri. Okey, apa lagi yang cikgu boleh tambah dekat sini? Yang awak baru terima. Busana putera dan puteri Perak. Okay, untuk busana tu cikgu ambil busana putera ni cikgu ambil busana saja boleh. Okey, apa lagi? Mana tadi bangunan? Okey, Yen Hauntan. Untuk bangunan tu, bangunan Mahkamah Tinggi itu adalah nama tempat ataupun nama sesebuah bangunan, iaitu nama bangunan untuk mahkamah. Ya, untuk bangunan untuk mahkamah. Dia tidak mempunyai maksud yang tersirat. Dia maksud tersurat. Itu merujuk pada bangunan itu. Okey, itu bangunan apa? Itu bangunan Mahkamah Tinggi. Itu bukan dikategorikan sebagai kosakata. Tapi untuk awak boleh juga dikategorikan sebagai kosakata kalau awak baru dengar. Cuma cikgu nak jelaskan untuk bangunan Mahkamah Tinggi itu adalah nama satu tempat itu, nama sesebuah bangunan, bangunan Mahkamah Tinggi. Okey. Okey, apa lagi cikgu boleh tambah kat sini? Ini yang cikgu contoh. Jadi istirahatkan, dijejaki, seni bina, busana, tak lapuk dia hujan, tak lekang dia panas, itu ungkapan menarik, ada istiadat, rambang mata, aneka makanan, menambat selera, syarat, elemen, menelusuri. Okey, apa lagi? Boleh beritahu cikgu apa lagi? Selain daripada yang cikgu dah bolkan warna merah itu. Bishal mungkin, Bishal ada? Yang awak tulis tadi, yang awak dah senaraikan tadi tu, yang cikgu belum bolkan lagi. Boleh tak beritahu cikgu? Apa? Tradisional ke? Keunikan ke? Dipertahankan ke? Bishal awak buat sama macam cikgu ke? Maksudnya kosakata yang awak dah senaraikan tu. Kalau awak ada yang lain, boleh bagi tahu cikgu tak? Nanti cikgu tanda dekat sini. Tak ada. Semua sama ke? Kalau awak tak faham menelusuri, tak apa. Tak apa, nanti cikgu bagi tahu. Nanti cikgu akan terangkan. Okey. Okey, lagi apa lagi? Yang lain boleh bagi tahu cikgu tak? Apa lagi kosakata yang awak dapat selain daripada yang cikgu dah tanda tu?
Mana yang lain ni? Tak nak bersuara ke? Okey, tak apa. Cikgu akan jawab soalan Vishal terlebih dahulu. Okey, menelusuri. Apa itu menelusuri? Menelusuri ni untuk awak lebih faham Vishal dan juga rakan-rakan yang lain. Menelusuri ni adalah boleh dikatakan sebagai boleh dikatakan atau makna yang lain untuk menelusuri adalah maknanya adalah menjejaki. Menjejaki, menelusuri, menjejaki, mengikut. Selalunya menelusuri ni menjejakilah. Contohlah contoh. Menelusuri. Vishal menelusuri anak sungai itu untuk mencari jalan keluar. Kerana Vishal telah sesat dalam hutan. Jadi Vishal menelusuri, mengikut arus sungai itu saja. Itu contoh menelusuri. Itu menelusuri. Maknanya menelusuri menjejaki. Menjejaki pun boleh. Atau awak untuk mencari sesuatu peristiwa pun boleh digunakan. Boleh digunakan sebagai diguna untuk menelusuri ni. Vishal menelusuri kisah hidup Amirah ke contoh. Vishal menelusuri kisah hidup Amirah untuk tahu bagaimana dia berjaya. Itu contoh menelusuri. Dengan kata lain, menelusuri adalah menjejaki. Menjejaki sesuatu atau untuk kita tahu sesuatu itu. Itu menelusuri. Boleh faham Vishal? Menelusuri. Itu menelusuri. Yang lain? Soalan tak? Seni bina. Contoh seni bina. Seni bina itu reka bentuk. Seni bina bangunan, reka bentuk bangunan itu seni bina. Disajikan. Okey, disajikan. Mana? Tanda terlebih dahulu disajikan. Disajikan. Cikgu tanda dulu. Okey, ini ungkapan daripada kosakata daripada siapa tadi kawan kita? Wong. Okey, Wong. Disajikan. Apa itu makna disajikan? Disajikan itu maknanya dia, kalau baca balik ayat ini, contoh ayat ini, pengunjung pasti ramang mata untuk memilih aneka makanan yang disajikan. Yang disajikan itu dia sama makna dengan yang dihidangkan. Dihidangkan. Contoh makanan itu dihidangkan di atas meja. Dihidangkan itu juga bermaksud macam disajikan, telah disiapkan. Telah disiapkan atau telah disajikan, telah dihidangkan. Itu makna disajikan. Telah ditunjuk, disajikan. Itu makna disajikan. Okey, yang lain? Ada lagi tak faham tak yang lain? Selain yang menelusuri, disajikan. Nur Amirah Husna, generasi. Okey, cikgu akan tanda generasi. Generasi, mana generasi? Terdapat sejarah warisan boleh dijaki dalam dia wujudkan sebagai budaya bangunan militernya. Ini bangunan mahkamah. Okey, generasi. Okey, Amirah kata generasi. Itu Amirah tak faham maksud generasi ataupun itu adalah kosakata generasi yang Amirah baru tahu. Okay, selalunya generasi ini boleh dikatakan sebagai pelapis ataupun pendatang baru. Selalunya kalau dalam kehidupan kita generasi kita boleh cakap tentang adik-adik kita ataupun orang baru. Contohnya sekarang ini awak tingkatan 1. Awak buat sesuatu perkara itu, awak tinggalkan sesuatu perkara yang baik supaya digunakan atau diguna pakai oleh generasi yang akan datang. Generasi itu boleh bermaksud kepada pendatang yang baru.
yang akan duduk tempat awak selepas awak dah naik ke tingkatan 2, tingkatan 3, ataupun tempat awak dah tak ada tempat tu. Generasi itu mana generasi, atau lebih dikenali sebagai pendatang baru lah, pendatang baru untuk awak lebih faham. Pendatang baru yang baru dalam bidang itu, contohnya generasi yang baru. Itu maknanya generasi. Okey, lagi apa lagi kalau awak tak faham? Okey, kalau ini semua kosakata yang awak dah tanda. Kalau dah tak ada lagi, cikgu nak seterusnya berdasarkan senarai-senarai kosakata dan juga ungkapan menarik ini, boleh tak awak buat satu peta minda, peta buih, peta minda, ikutlah awak nak peta buih ke, peta dakap ke, tapi sesuai cikgu rasa buat macam peta buih. Contoh, ini contohnya cikgu dah buat. Okey. Ini contoh peta buih yang cikgu dah buat. Okey, untuk awak, cikgu nak awak buat semua yang kosakata yang awak dah cari tadi. Kalau tak ada juga, maksudnya kalau dekat sini cikgu tak tanda lagi kosakata yang ada pada awak tapi tak ada dekat sini, cikgu nak awak buat peta buih. Buat peta minda macam ni boleh? Boleh ke? Boleh, bagus. Okey, apa tu? Softy, apa itu? Dah, semua dah? Semua dah siap ke? Semua dah siap ke? Belum. Sekarang ni Yen Hautan dah berapa ayat awak siap? Dah berapa ayat awak siap? 4. Okey, tak apa. Boleh tak awak bacakan terlebih dahulu 4 ayat tersebut? 4 ayat yang awak bina tadi. Boleh tak bacakan? Wong, sekarang ni Wong dah berapa siap? Softy dah siap ke Softy? 2, tak apa. Okey, Yen Hautan. Boleh tak bacakan terlebih dahulu ayat yang awak dah buat? Ataupun Won terlebih dahulu, ataupun Softy dulu, boleh tak buat bacakan ayat yang awak dah buat tu? Cikgu nak dengar. Boleh ke? Mana yang lain? Vishal, Giana, Intan Maisara, Jasmine, Nik-Nik, Mbak Mira, Yan. Boleh tak bacakan ayat yang awak dah buat tu? Cikgu nak dengar. Cepat, masa dah tak ada. Cepat, dah nak pukul 1 dah ni. Tak apa, awak baca satu pun tak apa dulu. Boleh tak? Softy boleh tak bacakan satu terlebih dahulu ayat awak?
Ataupun Wong, Yen, baca satu ayat terlebih dahulu tak apa. Cikgu nak dengar. Cikgu nak tahu bagaimana awak kembangkan awak punya ayat tu. Awak kembangkan kosakata yang baru awak dapat. Macam mana awak kembangkan? Cikgu tak nak awak tiru sebiji ayat ni. Cikgu nak awak bina ayat yang baru. Bina ayat yang baru. Nora memakai busana yang cantik semasa hari perayaan. Boleh? Memakai. Awak, okay, tak apa. Awak memakai. Maksudnya awak, tak apa. Sebab awak typo atau awak salah tulis. Okay, kosakata busana bagus. Nora memakai busana yang cantik semasa hari perayaan. Okay, betul. Boleh terima. Nora itu subjek. Memakai busana yang cantik. Itu adalah predikat. Semasa hari perayaan pelengkap. Okay, bagus. Satu lagi mungkin boleh guna kosakata yang lain. Softy boleh softy. Wong. Boleh ke? Okay, tak apa Yen. Boleh bagi satu lagi contoh ayat tak? Okay. Contoh ayat yang lain. Mana yang lain? Vishal mana Vishal? Nino, Amira Husna, Nik, Jasmine, Yvonne, Hao, Giana, Angie, Chun Hong, Chong Cheng, Chow Moon. Siapa ni? Boy. Boy mana boy? Renins, Lim Yao. Boy boleh bacakan ayat awak tak boy? Boleh bacakan ayat awak tak? Tak apa, tak nak baca awak tulis je. Macam Yen Hao Tan, dia tulis je, boleh. Tak apa cikgu bacakan. Okey, baik, terima kasih. Okey, tak apa. Seni bina yang tinggi itu dirancangkan oleh mereka bentuk yang terkenal dan okey, untuk Wong, cikgu betulkan sedikit ayat awak. Seni bina yang tinggi itu dirancangkan oleh mereka bentuk yang terkenal dalam dunia. Okey, untuk Wong, kalau awak nak lebih betulkan, sebab dirancangkan tu macam tak boleh. Okey, cikgu betulkan sedikit dia. Okey. Untuk ayat tu, Wong boleh guna macam ni contohnya. Seni bina yang tinggi itu telah. Awak kena letak telah itu kat depan. Seni bina yang tinggi itu dirancangkan oleh mereka bentuk yang terkenal dalam dunia. Telah itu sebabnya untuk kenapa perlu ada telah dirancangkan oleh. Sebab siapa yang merancangkan itu? Oleh mereka bentuk. Macam tu. Dunia kita syarat dengan sikap negatif. Softy boleh ubah tak, maksudnya guna yang lebih ke arah positif ke? Ayat tu dah betul, dunia kita syarat. Kalau boleh buatlah, awak boleh je guna perkataan macam cikgu kata tadi, macam ibu mengandung itu. Contohnya, ibu Aina sedang syarat mengandung 9 bulan. Contoh macam tu. Okey, tak apa. Bagus-bagus. Okey, tak apa. Bagus sebab awak dah respon. Cikgu boleh tahu bagaimana awak, cara menulis awak. Kalau tak betul, cikgu betulkan.
Okey. Okey, baik. Okey, tak apa. Terima kasih kepada Softy, kepada Worm, kepada Yen Hautan kerana awak dah bagi contoh-contoh awak yang awak dah bina. Bagus. Okey. Okey, tak apa, cikgu nak buat kesimpulan sedikit. Okey, berdasarkan apa yang kita belajar hari ini adalah kita belajar berkaitan dengan kosakata dan juga ungkapan menarik. Okey, apa itu kosakata? Yang cikgu katakan tadi, kosakata adalah keseluruhan keseluruhan ayat atau keseluruhan kata yang terkandung dalam bahasa. Maksudnya kesemua aspek ataupun teks ini itu adalah kosakata. Cuma kosakata yang bagaimana? Kosakata yang awak baru pelajari. Macam kawan kita cakap tadi, macam vocabulary kalau dalam bahasa Inggeris. Ya, betul macam vocabulary. Maknanya awak tak tahu perkara itu adalah menjadi kosakata yang baru bagi awak. Itu kosakata. Manakala untuk ungkapan menarik ini adalah merupakan satu perkataan, satu ayat yang memiliki makna yang tersendiri, makna yang tersurat, makna yang tersirat. Itu ungkapan menarik. Contohnya ungkapan menarik ni seperti peribahasa, seperti kata-kata hikmah, seperti simpulan bahasa yang memiliki makna yang tertentu. Itu adalah ungkapan menarik. Itu makna kosakata dan juga ungkapan menarik. Manakala kenapa cikgu minta awak bina ayat berdasarkan kosakata itu, berdasarkan kosakata yang awak buat ni, supaya nanti dalam awak membina satu-satu ayat ataupun awak membina sesebuah perenggan untuk awak mengembangkan isi karangan awak boleh guna pakai semula. Kalau awak terjumpa atau awak nak buat masukkan kosakata yang awak ada ini dalam perenggan awak boleh je guna ayat itu. Jadi cikgu ajar bagaimana awak untuk kembangkan satu kosakata itu menjadi lebih menarik, menjadi lebih gramatis menggunakan ayat dan juga perkataan yang betul. Itu kenapa cikgu minta awak buat ayat berdasarkan kosakata yang awak dapat ini. Okay, boleh faham kat situ? Boleh. Okey. Ada apa-apa yang tak faham tak? Apa yang awak tak faham tak? Satu elemen baru diperkenalkan ke dalam format persidangan umum kita, betul? Tak ada. Boleh. Nur Amirah. Boleh. Okey, tak ada soalan. Boleh faham tak? Apa itu kosakata, apa itu ungkapan menarik? Saya harap awak semua faham apa yang cikgu ajar pada hari ini. Kalau awak tak faham berkenaan kosakata ataupun pelajaran-pelajaran yang lepas, boleh je awak PM cikgu personal, WhatsApp. Cikgu akan bantu awak semampu cikgu. Okey. Betul kan? Dah tak ada soalan. Nanti awak simpan semua kerja-kerja, tugasan-tugasan yang telah diberikan sepanjang PKP ini dalam satu fail. Awak letak fail bahasa Melayu dalam satu fail. Kalau awak tulis dalam buku, tak apa. Mungkin buku itu tak akan hilang. Kalau awak tulis dalam kertas A4, cikgu takut kertas tu hilang. Nanti awak simpankan terus dalam fail. Boleh? Okey, kalau awak dah tak ada soalan, nak tanya, awak semua dah faham berkaitan dengan kosakata, berkaitan dengan ungkapan menarik, cikgu rasa itu saja pada hari ini, pengajaran pada hari ini. Nanti kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat. Ya, kita akan jumpa lagi pada hari Jumaat dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Minggu depan sudah kembali ke sekolah. Cikgu harap semua dapat hadir ke sekolah. Nanti kita jumpa dalam kelas. Boleh? Betul dah tak ada soalan? Kalau dah tak ada soalan nak tanya, cukup sekadar itu pada hari ini. Cikgu mengajar kosakata dan ungkapan menarik. Kalau dah tak ada apa-apa nak tanya, cikgu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nanti kita jumpa lagi. Terima kasih semua. Terima kasih yang hadir pada hari ini. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada hari Jumaat. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih lagi sekali. Siapa tak makan, jangan lupa makan ya. Dah lambat ni.